Salam sejahtera kepada Bapak dan rekan-rekan sekalian. Saya Melina Tasya Chang, nomor metrik 72929. Saya daripada kumpulan 8, iaitu tajuk kami ialah Social Psychology in Education. Abstrak kami adalah pendidikan adalah sistem nilai yang mampu dikembangkan dan diutamakan supaya warganya memiliki etika yang tinggi seorang masyarakat. Jadi, kumpulan kami membuat kajian ini untuk mengenal pasti mengenai kesan penyakit virus COVID-19 ini terhadap guru dengan apa yang menjadikan hal ini terjejas dalam pendidikan. Kumpulan kami juga bertujuan untuk mengetahui isu-isu yang terlibat dalam pendidikan terhadap guru dalam mengharungi permasalahan pada masa terkini, yaitu penyakit virus COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Mimi Nezatul Kuzaima binti Minggu, nomor metrik 70389. Hari ini saya akan menerangkan tentang pengenalan dan kaedah kajian. Bagi pengenalan, menurut Hana 2018, psikologi sosial adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang hubungan manusia dengan kelompok atau dengan lingkungan yang mengelilinginya. Selain itu, pendidikan pula merupakan proses pengajaran dan pembelajaran khusus yang mendalam berkaitan dengan pengetahuan, kemahiran, dan sebagainya. Tajuk kajian yang kami fokuskan adalah implikasi dalam pendidikan akibat virus COVID-19 terhadap seorang guru. Selain itu, kaedah kajian yang kami gunakan ada dua, yaitu kaedah temu bual dan pengumpulan data. Kaedah temu bual adalah proses interaksi dan komunikasi antara satu sama lain bagi mendapatkan maklumat. Contohnya, ahli kumpulan kami menemu bual beberapa orang responden bagi mendapatkan maklumat. Selain itu, kami juga mengumpul data. Melalui pengumpulan data, maklumat yang diberikan akan lebih sistematik. Tujuannya bagi memastikan maklumat yang diterima adalah lebih tersusun. Sebelum kami menemu bual, kami perlu meminta keizinan daripada pihak responden terlebih dahulu. Sekian, terima kasih. Halo, nama saya Emily Sasha Mariana Ajan, nombor metrik 72903, dan saya akan membentangkan isi penting, yaitu dari isi pertama hingga isi kedua. Untuk isi pertama yaitu cognition atau kognitif, umum mengetahui sejak penularan wabak COVID-19 bermula pada Mac lalu, institusi-institusi sekolah dan pengajian tinggi diarahkan untuk ditutup bersementara waktu. Hal ini telah menyebabkan pembelajaran pelajar tergantung. Ditambah pula dengan perintah kawalan pergerakan, hal ini menyukarkan bagi mana-mana pihak termasuk tenaga pengajar dan juga pelajar. Namun begitu, kaedah kelas belajar secara online telah dikemukakan. Tidak mudah bagi guru untuk menggunakan kaedah ini atas sebab ada limitasi, seperti ada pelajar yang tinggal di pedalaman di mana mereka sukar untuk mendapat capaian internet, dan ini menyukarkan bagi mereka untuk mengikuti mana-mana kelas online bagi waktu yang telah ditetapkan. Dan seterusnya adalah untuk isi kedua, yaitu konflik. Bagi guru-guru, mereka menghadapi satu konflik yang sangat rumit, di mana mereka berfikir bagaimana mahu menyampaikan ilmu kepada pelajar secara kelas atas talian ataupun online kelas, dengan memberikan nota atau assignment melalui aplikasi seperti WhatsApp atau e-link. Perkara sebegini agak sukar untuk dilaksanakan kerana ia melibatkan banyak pihak dan sekaligus telah menimbulkan konflik. Dan ini sahaja dari saya. Terima kasih. Saya Veronica Erni Markus, nomor metrik 71889, ingin membentangkan isi ketiga daripada tugasan kami. Isi ketiga tugasan kami kaitkan dengan attitude. Sepanjang penularan virus COVID-19 ini, bukan sahaja guru yang terkesan
Mara pelajar juga turut terkesan. Sepanjang tempo ini didapati bahwa pelajar dapat belajar untuk mematuhi peraturan, baik pelajar sekolah biasa maupun pelajar IPT yang lain, di mana para pelajar telah menghadapi masalah yang sukar, di mana ini merupakan kali pertama para pelajar akan belajar secara online, dan ini merupakan pengalaman mereka. Dengan cara ini mereka dapat lebih mendisiplinkan diri lagi, di mana mereka sangat mematuhi peraturan, lebih-lebih lagi peraturan masa. Mereka sangat menitik beratkan peraturan masa mereka. Seterusnya, isi yang keempat adalah kehadiran kepelbagaian teknologi pada masa kini, di mana kami kaitkan dengan persuasion. Kehadiran kepelbagaian teknologi pendidikan pada masa kini sangat membantu para guru dan juga para pelajar, di mana mereka akan terus berkomunikasi melalui jaringan internet seperti WhatsApp, Zoom, dan sebagainya. Dengan adanya kepelbagaian teknologi pendidikan ini, proses pembelajaran dan pengajaran tidak lagi semestinya berlaku secara bersemuka, lebih-lebih lagi dengan keadaan sukar pada hari ini, di mana kita dikejutkan dengan pandemik COVID-19. Oke, saya Dayang Mila Asfira binti Datuk Muhammad akan meneruskan pembentangan, yaitu berkaitan dengan isi kelima mengenai tentang influence. Masalah emosi menjadi isu utama kesihatan mental apabila wabak COVID-19 ini berlaku. Tambahan pula, sejak negara melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), ianya telah menyebabkan tekanan perasaan dan kebimbangan dalam diri individu kerana masih terpengaruh dengan keadaan sebelum ini. Dan juga guru-guru masih tidak boleh menyesuaikan diri dengan keadaan yang berlaku sekarang ini. Hal ini kerana sebelum ini pembelajaran secara bersemuka ataupun secara langsung dapat dilakukan dan mudah untuk pelajar memahami apa yang disampaikan oleh guru. Tetapi apabila PKP bermula ataupun PKP dilaksanakan, tenaga pengajar mula berasa bimbang kerana pembelajaran secara atas talian bukannya sesuatu yang mudah kerana banyak kekangan yang perlu dihadapi. Dari segi kesihatan fizikal pula, guru merasakan lebih penat dan letih kerana mereka memerlukan komitmen yang lebih tinggi berbanding dengan sebelum ini, kerana mereka perlu memberikan komitmen yang lebih tinggi supaya pelajar dapat memahami apa yang disampaikan seperti di dalam kelas. Sekian, terima kasih. Saya akan berikan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Imam Abdullah Masno bin Muhammad Nur. 72803 adalah nombor matrik saya. Okey, saya akan membentangkan penutup bagi tugasan kami, dan hasil daripada kajian kami dapati bahawa isu wabak COVID-19 telah memberi banyak impak yang negatif terhadap sistem pendidikan kita. Antara dia adalah guru-guru dan pelajar tidak dapat menghadiri kelas secara bersemuka ataupun physical class dan hanya berada di alam maya apabila menjalankan PDP. Okey, di sini kita dapati bahawa ramai guru-guru yang tidak dapat melaksanakan PDP mereka dengan efektif disebabkan ada pelajar yang mengalami masalah dari segi internet dan dari segi kewangan lah. Tak semua pelajar mampu untuk membeli data untuk menghadiri kelas dan tak semua juga mempunyai rangkaian internet yang kuat. Jadi selain daripada itu, banyak langkah yang telah diambil oleh para guru dan para pendidik untuk atasi isu tersebut. Antara dia adalah mereka menggunakan WhatsApp ataupun social media lain untuk memudahkan
pengajian bagi pelajar dan memberi kelonggaran kepada mereka yang tidak mempunyai rangkaian internet yang kuat dengan memberi tempoh yang lama lah untuk menyiapkan tugasan ataupun peperiksaan. Selain daripada itu, guru-guru juga telah menjadi lebih proaktif dalam mengatasi isu tersebut dan lebih sensitif terhadap kehendak dan kemampuan pelajar-pelajar mereka. Akan tetapi walaupun banyak juga impak negatif yang telah dilandai oleh masyarakat, guru-guru dan pelajar, akan tetapi mereka ada juga kesan positif dia bahawa guru-guru dan pelajar telah mengaplikasikan dan mencari ilmu yang baru untuk dari segi teknologi maklumat agar menjayakan pembelajaran di alam maya. Okey, itu saja daripada saya dan kumpulan saya. Yang mana silap dan mana kekurangan saya minta maaf dan assalamualaikum.